Selamat datang my friend semua ke channel Papa Rock JB Style. Video kali ini aku nak share akan topik yang telah lama menjadi bahan spekulasi, iaitu terusan KRA di Thailand. Apakah impaknya kepada Malaysia dan Singapura jika projek ini diteruskan? Adakah ia akan membawa keuntungan atau cabaran besar kepada negara-negara jirannya? Kita juga akan menyelidiki status terkini projek ini, iaitu adakah ia akan dibina atau akhirnya dibatalkan. Jom, let's go. Apa itu terusan KRA dan tujuan pembinaannya? Pertama sekali, mari kita fahami apa itu terusan KRA. Terusan KRA ialah sebuah projek mega yang dicadangkan di Tanah Genting KRA di selatan Thailand. Terusan ini akan menjadi seakan-akan terusan Suez di Mesir atau terusan Panama, bertujuan untuk memotong laluan di Laut Cina Selatan melalui Selat Melaka yang merupakan laluan perkapalan utama dunia. Dengan panjang sekitar 100 km, terusan ini bertujuan untuk memendekkan masa pelayaran dan mengurangkan kesesakan di Selat Melaka yang kini menyaksikan lebih daripada 80,000 kapal melalui setiap tahun. Laluan alternatif ini akan mengurangkan kos bahan api dan mempercepatkan perdagangan antara negara-negara Asia Timur seperti China, Jepun, Amerika Pasifik dan Korea Selatan serta negara-negara di Timur Tengah dan juga di Amerika Sebelah Timur dan Eropah. Impak kepada Malaysia dan Singapura. Jika terusan KRA ini tetap dibina, impak besar akan dirasai oleh dua negara jiran Thailand di sebelah selatan, iaitu Malaysia dan Singapura. Satu, impak kepada Malaysia. Pelabuhan Malaysia seperti Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas akan menghadapi cabaran kerana sebahagian besar laluan perkapalan antarabangsa mungkin akan memilih untuk menggunakan terusan KRA. Ini boleh mengurangkan jumlah kapal yang melalui Selat Melaka sekaligus memberi kesan kepada industri logistik dan perkapalan di Malaysia. Ekonomi dan pekerjaan yang bergantung kepada industri maritim juga mungkin akan terjejas. Sekiranya laluan Selat Melaka berkurangan, Malaysia perlu mencari cara lain untuk mengekalkan daya saing pelabuhan-pelabuhan utama mereka. Kedua, impak kepada Singapura. Singapura sebagai salah satu pusat logistik dan pelabuhan utama di dunia mungkin merupakan negara yang paling terkesan. Singapura bergantung kepada peranan strategi mereka sebagai pusat persinggahan kapal-kapal antarabangsa. Dengan terusan KRA, kapal mungkin memilih untuk mengelak dari melalui Singapura yang boleh menjejaskan ekonomi negara tersebut. Sektor perdagangan dan perkapalan yang merupakan tulang belakang ekonomi Singapura mungkin akan mengalami penurunan yang mendadak. Syarikat-syarikat global yang menggunakan Singapura sebagai hub logistik mungkin mempertimbangkan semula strategi mereka jika laluan baru ini lebih menjimatkan masa dan kos. Apatah lagi, kerajaan Singapura telah mencurahkan dana sebesar USD 20 bilion untuk membina pelabuhan baru mereka yang tercanggih, iaitu Tuas Megaport, dan Singapura kemungkinan besar akan menggunakan segala tenaga mereka untuk pastikan projek terusan tersebut dibatalkan kerana melibatkan survivability ekonomi negara singa ini. Adakah terusan KRA akan dibina? Persoalan besar sekarang, adakah terusan tersebut akan dibina? Projek ini telah dicadangkan sejak abad ke-17 oleh pelbagai pihak termasuk penjajah Eropah kerana potensinya untuk menjimatkan masa dan wang dalam laluan perkapalan antarabangsa. Namun, sehingga hari ini, projek ini masih belum dilaksanakan kerana beberapa sebab. Yang pertama, kos pembinaan yang teramat tinggi. Dianggarkan, kos untuk membina terusan KRA boleh mencapai USD 28 bilion hingga USD 35 bilion. Ini menjadikannya satu projek yang sangat mahal dan memerlukan pelaburan besar dari pelbagai pihak. Kedua, kesan alam sekitar. Pembinaan terusan akan membawa impak yang besar kepada ekosistem di kawasan Tanah Genting KRA. Ada kebimbangan bahawa ia boleh mengakibatkan kerosakan besar kepada habitat marin dan daratan sekaligus menimbulkan isu alam sekitar yang serius. Ketiga, politik dan keselamatan. Thailand perlu berhati-hati kerana kawasan selatan negara itu adalah zon yang mempunyai ketegangan politik dan gerakan separatis.
Ada yang berpendapat bahawa pembinaan terusan boleh meningkatkan ketidakstabilan di kawasan itu. Keempat, China dan One Belt One Road atau OBOR. Kebayang kabar angin bahawa China sangat berminat dengan projek ini kerana ia sesuai dengan inisiatif Belt and Road Initiative ataupun OBOR mereka. Terusan KRA akan memberi akses lebih cepat kepada China ke Asia Selatan dan Eropah dan memendekkan laluan perdagangan mereka. Namun pada 2024, tiada keputusan rasmi sama ada projek ini akan diteruskan ataupun dibatalkan sepenuhnya. Banyak pihak masih berbincang tentang kemungkinan dan kajian impak ekonomi serta politik. Kenapa projek ini mungkin dibatalkan? Ada juga beberapa sebab kenapa projek terusan KRA mungkin dibatalkan atau ditangguhkan untuk masa depan. Yang pertama, risiko ekonomi. Kos yang sangat tinggi dan pulangan yang mungkin tidak mencukupi dalam jangka masa pendek menjadikannya satu risiko besar bagi Thailand. Negara ini perlu menimbang sama ada pelaburan itu akan mendatangkan hasil yang signifikan kepada ekonomi mereka. Kedua, penolakan dari komuniti tempatan. Kawasan yang dicadangkan untuk projek ini terletak di selatan Thailand yang mempunyai sejarah panjang konflik politik dan pemberontakan. Penduduk tempatan mungkin tidak menyokong projek ini kerana kebimbangan terhadap keselamatan dan impak terhadap kehidupan mereka. Ketiga, tekanan antarabangsa. Projek ini mungkin menimbulkan ketegangan dengan negara-negara jiran seperti Malaysia dan Singapura yang pasti akan melihat terusan KRA sebagai satu ancaman kepada ekonomi mereka. Selain itu, beberapa negara barat juga mungkin mengkritik projek ini kerana impaknya kepada alam sekitar. Tidak mustahil Singapura akan menggunakan segala tenaga dan pengaruh mereka di peringkat antarabangsa untuk memaksa Thailand membatalkan niat projek untuk membina terusan tersebut. Potensi terusan KRA dan penyelesaian bagi Malaysia dan Singapura. Namun begitu, walaupun banyak cabaran yang wujud, potensi terusan KRA sangatlah besar. Sekiranya ia berjaya dibina, ia akan menjadi laluan perkapalan yang amat penting dan boleh meningkatkan ekonomi Thailand secara drastik. Bagi Malaysia dan Singapura, mereka perlu bersedia untuk plan strategi bagi menghadapi kemungkinan ini. Pelabuhan-pelabuhan utama di kedua-dua negara perlu berinovasi dan meningkatkan perkhidmatan mereka untuk kekal relevan dalam pasaran global. Sebagai contoh, Pelabuhan Kelang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas boleh fokus untuk menjadi pusat logistik yang lebih cekap dan berteknologi tinggi untuk menarik kapal-kapal yang masih melalui Selat Melaka. Kesimpulannya, terusan KRA adalah satu projek mega yang boleh mengubah landscape perkapalan global, terutamanya di Asia Tenggara. Impaknya kepada Malaysia dan Singapura amatlah besar, tetapi keputusan untuk meneruskan atau membatalkan projek ini masih lagi belum jelas. Pelbagai faktor ekonomi, politik dan alam sekitar memainkan peranan dalam menentukan masa depan projek tersebut. Terima kasih kerana MyPriend sudi layan video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan kongsikan pendapat MyPriend semua di ruangan komen. Button lonceng jangan lupa nak tekan. Adakah MyPriend semua rasa terusan KRA akan dibina atau ianya akan dibatalkan? Hidup berakal sebelum mati, jangan jadi seperti cebang. Assalamualaikum dan bye-bye.